Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tidak heran jika PAS DAP kembali berpelukan, kata ahli MKT UMNO. Ahli Majelis Kerja Tertinggi MKT UMNO Muhammad Puad Zarkasi berkata, dia tidak akan terkejut jika PAS bekerja sama dengan DAP sekali lagi semata-mata untuk berkuasa. Mengulas kenyataan veteran UMNO Tengku Razali Hamzah hari ini yang berkata, parti Islam itu akan bekerja sama dengan mana-mana parti demi kuasa, katanya, PAS gelisah bila tidak lagi duduk dalam kerajaan. PAS sudah ada rekod mengeluarkan apa sahaja fatwa politik yang akan membawa mereka menghalalkan tindak tanduknya. PAS sudah lama pragmatik. PAS gelisah bila tidak lagi duduk dalam kerajaan, katanya menerusi satu hantaran di Facebook hari ini. Dalam satu temu bual baru-baru ini, Razali Hamzah atau dikenali sebagai Kuli berkata, misi PAS yang berangan-angan untuk menghidupkan semula Gabungan Politik Muafakat Nasional MN adalah jelas untuk mendapatkan kuasa semula. Ada netizen kata itulah sikap PAS. Sudah ada istri pertama, nak istri kedua. Dicerai istri yang pertama. Tapi nak dapatkan kuasa semula, sanggup rujuk istri pertama, dibuanglah pula lagi, dilupalah pula istri yang kedua. Dah main kolam berkolam-kolam lah, kata netizen. Kata beliau lagi, PAS ini jika tiada perkara mereka boleh dapat untung, mereka tidak akan bersama dengan UMNO. PAS mahu kekal berkuasa dan jika mereka fikir tiada peluang untuk kekal dalam pemerintahan negara, sudah nampak parti ini awal-awal lari daripada UMNO. Lihat, apabila kita tubuhkan MN dengan harapan parti dapat jalin secara bersama, seperti gerakan perjuangan Islam, tetapi awal-awal lagi PAS sudah lari dan mahu bekerja sama dengan bersatu kerana sudah kecapi kuasa. PAS mahu semua asalkan boleh kecapi apa yang mereka mahu. Dahulu PAS dengan DAP kata akan masuk syurga. Sekarang PAS kata pula DAP kafir harbi. Jadi, PAS boleh bertukar pada bila-bila masa, kata Razali Hamzah. Sebelum ini, PKR, PAS dan DAP pernah bersama dalam Pakatan Rakyat yang kini sudah tidak lagi berfungsi. Mereka pernah menafikan Barisan Nasional Majoriti 2/3 pada pilihan raya umum 2008. Bagaimanapun, pakatan itu runtuh pada tahun 2015 disebabkan perbezaan pendapat antara DAP dan PAS dalam beberapa isu seperti pertukaran Menteri Besar Selangor berikutan pertukaran Abdul Khalid Ibrahim. Sehubungan itu, Puad Zarkasi berkata, jika PAS mahukan kuasa segera, parti itu harus menyertai kerajaan Madani. Kalau mahu cepat, PAS boleh sertai menyertai kerajaan Madani. UMNO tidak akan membantah, katanya. Ia tidak akan mendatangkan kudis kepada UMNO. Luka bersatu akan tambah dalam, katanya lagi. Kalau benar PAS menyertai kerajaan Madani, maka bolehlah kata habislah bersatu. Kerana bersatu sebenarnya mempunyai akar umbi yang sangat lemah dan hanya mempunyai PAS. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Satu lagi pendedahan SPRM mengejutkan kita semua. Kalau semalam SPRM telah buka mulut tentang identiti sebenar orang politik yang dikatakan sebagai Raja Pasir Selangor itu dengan mengatakan bahawa sesiapapun boleh jadi, kata ketua pengarahnya. Hari ini pula kita dikejutkan sekali lagi dengan laporan SPRM beku aset berkaitan siasatan kes MBI. Wow, ini satu berita yang memang menggemparkan kita semua. Dan yang kita tunggu-tunggu sebenarnya ialah pembentangan dan juga pendedahan nama sebenar
orang politik berpengaruh Raja Pasir Selangor itu? Jeng jeng jeng. Kalau udah tahu, jangan lupa tinggalkan dalam komen Anda. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah pun membekukan aset bernilai jutaan ringgit melibatkan siasatan kes pemerbadanan Menteri Besar Selangor berkaitan rasuah konsesi Pelabuhan Pasir. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, tiada tangkapan baharu dibuat berkaitan kes berkenan setakat ini. Tempoh reman seorang individu yang ditahan sebelum ini dilanjutkan 7 hari bagi membantu siasatan. Pegawai penyiasat masih siasat untuk mengesan mengenai saham di Syaki diterima secara rasuah yang disimpan di beberapa syarikat. Katanya pada sidang media selepas majlis menandatangani laporan penambahbaikan tata kelola antara SPRM dan Pertubuhan Keselamatan Sosial Porkeso di Kuala Lumpur hari ini. Menurut Azam Baki, SPRM memerlukan sedikit masa. Berikutan terdapat 20 projek sedang disiasat dan menjangkakan dapat memberi kemas kini mengenai kes berkenan dalam tempoh 3 hingga 4 hari lagi. Khamis lepas, SPRM menahan 2 individu melibatkan bekas eksekutif kanan MBI dan seorang ahli perniagaan dalam siasatan berkenan. 9 premis juga telah digeledah dan wang tunai hampir 6 juta ringgit disita setakat ini termasuk penemuan wang tunai dalam mata wang asing Singapura berjumlah 5 juta ringgit Malaysia di sebuah kediaman. Beberapa kertas siasatan dibuka mengikut Akta Pencegahan Rasuah 2009 dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pembiayaan Keganasan 2001. Sementara itu, dalam perkembangan lain, Azam berkata SPRM turut meneliti isu tata kelola dalam siasatan terhadap projek One Bestari Net sebelum memanggil beberapa individu termasuk bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin bagi membantu siasatan. Beliau berkata, ketika ini pegawai penyiasat sedang melihat secara rawak mengenai pembekalan data yang diberikan oleh syarikat berkenan kepada pihak sekolah. Muhyiddin akan dipanggil dengan mana-mana pihak lain namun belum masa ini lagi, kata beliau. Kita perlu mengkaji dengan teliti kerana dalam kes ini, kita bukan sahaja melihat dari aspek jenayah tetapi juga pelbagai isu berkaitan tata kelola dalam pemberian tender berkenan kepada syarikat terbabit, katanya lagi. SPRM sebelum ini memulakan siasatan terhadap tuntutan bayaran bagi tender perkhidmatan One Bestari Net Kementerian Pendidikan bernilai RM4 bilion yang dianugerahkan kepada YTL Communication Sdn Berhad YTL pada tahun 2011. Saudara, apa komen anda untuk isu kali ini? Sekian dulu, kita tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih Anda bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu kejutan paling besar berlaku dalam dunia politik isu semasa di Malaysia. Hari ini disahkan isteri Daim gagal tangguh perintah bayar RM313 juta kepada LHDN. Wow! Netizen di seluruh Malaysia bersorak kegembiraan. Ada yang gembira, ada juga yang sedih, ada juga yang bercampur baur. Ada yang gembira itu kata mereka bersyukur dan mereka memuji keputusan ini kerana kata mereka semua orang harus dilayan dengan adil. Dengan kegagalan isteri Daim menangguhkan perintah bayar 313 juta kepada LHDN ini, nampaknya rakyat gembira kerana kata mereka undang-undang kini dah semakin diperketat dan diperhebatkan. Mahkamah Tinggi Shah Alam menolak permohonan isteri bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin untuk menangguhkan sementara perintah supaya dia membayar cukai pendapatan tunggakan sebanyak 313 juta ringgit kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam Sahnaz Sulaiman melalui penghakiman bertulis yang dikeluarkan hari ini
membuat keputusan itu selepas mendapati tiada keadaan luar biasa yang mewajarkan Mahkamah membenarkan permohonan Naimah Abdul Khalid. Netizen mereka kata, apalah sangat 313 juta itu. Duit mereka sangat banyak, kata netizen. Cuma tak tahulah berapa banyaknya. Selain daripada itu, netizen juga sangat terkejut. Bagaimana mereka mempunyai tunggakan cukai pendapatan berjumlah sehingga 313 juta ringgit ini. Begitu banyak, begitu lama tertunggakkah? Ini benar-benar mengejutkan kita semua. Katanya, sistem percukaian Malaysia adalah mengikut oleh sistem bayar dahulu bincang kemudian, yang mana pembayar cukai mesti membuat pembayaran terlebih dahulu ke atas taksiran oleh LHDN sebelum memfailkan permohonan penilaian semula cukai dengan pihak berkuasa. Hakim Mahkamah Sivil itu merujuk kepada Seksyen 103 dalam kurungan 1 Akta Cukai Pendapatan 1967 yang menyatakan cukai yang perlu dibayar untuk sesuatu tahun taksiran adalah hendaklah genap masa dan perlu dibayar pada tarikh yang ditetapkan tanpa mengira sama ada pembayar cukai merayu terhadap taksiran ataupun tidak. Saudara-saudara sekalian, apa pula komen anda untuk isu dan juga keputusan mahkamah hari ini? Netizen kata tahniah kepada mahkamah hakim kerana keputusan ini benar-benar memberikan kemenangan kepada undang-undang, kata mereka. Walau bagaimanapun, terpulanglah kepada pihak isteri Daim Zainuddin sama ada memohon penangguhan ataupun memohon rayuan semula ataupun beliau teruskan sahaja membayar. Yang pastinya kita semua terkejut. Uang 313 juta ringgit itu bukan sikit. Dan bagaimana dia mempunyai tunggakan cukai pendapatan berjumlah 313 juta ringgit itu. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kemarin kita digemparkan dengan berita kesihatan Tun Mahathir di IJN. Diberitahu bahawa Tun Mahathir Mohamad dimasukkan ke IJN kerana jangkitan dan juga kerana beliau mengalami batuk. Ada netizen mula memberikan titipan nasihat yang paling berguna kepada Tun Mahathir. Kita semua sudah puas dan muak memberikan nasihat kepada Tun Mahathir. Tapi Tun Mahathir ini memang lihat, mungkin tak nak dengar nasihat orang. Dia lihat dengan sikap beliau. Apa yang berlaku, Tun Mahathir terus-menerus aktif dalam dunia politik, aktif di dalam mengkritik kerajaan, dan aktif di dalam mengulas isu-isu dunia. Itu sebabnya ramai netizen menitipkan nasihat supaya Tun Mahathir lekas-lekas, cepatlah berhenti daripada dunia politik maupun pentadbiran. Mereka kata Tun Mahathir dah hampir mencecah 100 tahun. 1 tahun lagi atau tak sampai setahun lagi, Tun Mahathir mencecah umur 100 tahun. Jadi kata mereka, sudahlah, puas sudah. Netizen dengar cerita Mahathir, puas sudah mendengar Mahathir mengeluh tentang kerajaan ini. Kata mereka, berilah peluang kepada orang-orang baru untuk mentadbir negara ini mengikut acuan yang baru, bukan lagi acuan Tun Mahathir, kerana zaman Tun Mahathir sememangnya sudah berlalu. Zaman pentadbiran Mahathir sudah sememangnya tidak sama. 120%, 360 darjah, tak sama sekali. Zaman Mahathir dulu masih belum ada AI, teknologi AI. Sekarang dah ada teknologi AI. Itu sebabnya perubahan zaman haruslah kita terima. Hari ini kita diberitakan keadaan terkini kesihatan Tun Mahathir Mohamad di IJN. Ramai netizen yang gembira, ramai juga netizen yang terkejut, ramai juga netizen yang agak resah dengan keadaan terkini Mahathir. Walau bagaimanapun, kita ucapkan bersyukur kerana kesihatan Dr. Mahathir dilaporkan semakin baik
tetapi masih lagi dipantau dan masih lagi harus berada di IJN. Dr. Mahathir Mohamad di bawah pemantauan doktor selepas dimasukkan ke IJN pada Selasa lepas. Keadaan kesihatan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad yang sedang menerima rawatan di IJN, Institut Jantung Negara, dilaporkan semakin baik. Pembantu beliau, Adam Mukriz Muhammad Muhyiddin, berkata, Mahathir berada di bawah pemantauan doktor selepas dimasukkan ke IJN pada petang Selasa kerana mengalami jangkitan saluran pernafasan yang lebih rendah. Alhamdulillah, katanya, keadaan Tun semakin baik, namun masih perlu dipantau. Semalam Bernama melaporkan perbicaraan kes saman Mahathir terhadap Presiden UMNO Zahid Hamidi di Mahkamah Tinggi ditangguh kepada 29 Oktober ini selepas beliau dimasukkan ke IJN. Peguamnya Mayor Nur Haidir Suhaimi memaklumkan mahkamah bahawa Mahathir diberi sijil cuti sakit hingga 25 Oktober dan memohon agar tarikh perbicaraan semalam serta hari ini dilapangkan. Pesuruhjaya Kehakiman Gan Teck Cheong menetapkan 29 dan 30 Oktober serta 5, 6 dan 9 Disember ini untuk menyambung pendengaran kes. Sama-samalah kita sebagai rakyat Malaysia yang pernah ditakbir oleh Tun Mahathir berdoa untuk kesejahteraan beliau. Sila tinggalkan komen anda, doa anda untuk Tun Mahathir. Kita jumpa lagi.